Salam sejahtera. Ini keputusan terkini pilihan raya Sungai Bakap. Sengit hingga akhir di Sungai Bakap, Ilham Center sendiri tidak pasti siapa boleh menang. Menurut Ilham Center, mereka merumuskan persaingan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri bakal sengit. Kata Ilham Center, ada 3 faktor utama yang membawa kepada perbezaan kemenangan. Faktor tersebut adalah antara lain seperti senario pilihan raya negeri 2023 yang dijangka tidak akan memberikan pengaruh besar untuk merubah keputusan PRK itu. Kata Ilham Center, beberapa perkara yang mungkin akan menjadi penentu kepada kemenangan itu ialah faktor pertama ialah kadar peratusan mengundi yang keluar. Kalau kadar peratusan etnik Cina mengundi ramai, maka besar kemungkinan Perikatan Nasional akan kalah. Selain daripada itu, ia juga ditentukan oleh sikap pengundi teras UMNO. Kalau akar umbi UMNO sebelum ini yang ada di Sungai Bakap tiba-tiba mengundi sebuah UMNO, besar kemungkinan Kerajaan Perpaduan bukan sekadar menang tetapi menang besar, manakala Perikatan Nasional pula tidak dapat membuat apa-apa lagi, kerana sebenarnya ramai pengundi Perikatan Nasional adalah bekas akar umbi UMNO dan masih lagi mengikuti UMNO, cuma mereka mungkin kecewa ataupun merajuk. Faktor ketiga yang akan menentukan perbezaan kemenangan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional ialah hayunan pengundi muda. Namun demikian, menurut satu dapatan, kekuatan undi daripada kaum muda, pengundi muda di Sungai Bakap kepada Perikatan Nasional tidak lagi sekuat seperti dahulu. Beberapa pemuda di Sungai Bakap sudah tidak segan-segan lagi untuk mempamerkan diri mereka sebagai orang yang selesa dengan Kerajaan Perpaduan dan menyokong Kerajaan Perpaduan. Kalau dalam pilihan raya sebelum ini, wujud sentimen rasa malu kalau tak sokong Perikatan Nasional, rasa berdosa kalau tak sokong Perikatan Nasional, atau rasa berdosa kalau menyokong Pakatan Harapan, maka dengan itu sekarang ini sentimen itu sudah mulai terhakis dan tidak lagi bermain di sekitar masyarakat Sungai Bakap. Didapati 3 perkara ini benar-benar sudah dapat diatasi dengan baik oleh calon Pakatan Harapan. Saudara-saudara sekalian, dirasakan bahwa etnik Cina akan keluar mengundi beramai-ramai esok, kerana pada pendapat kami, para penganalisis politik, mereka sudah tidak berminat lagi menjadi pembangkang. Mereka lebih tertarik menjadi kerajaan. Kerana isu air yang tidak selesai masa, mereka jadi pembangkang. Tiada apa-apa yang dilakukan oleh pembangkang. Jadi mereka mengambil keputusan untuk mencuba jadi kerajaan pula. Saudara-saudara sekalian, saya juga merasakan bahawa para pengundi UMNO akan kembali menyokong UMNO kerana mereka sudah mula dapat melihat kejayaan UMNO bangkit semula di dalam Kerajaan Perpaduan. Faktor ini pasti akan memberikan kelebihan kepada calon Pakatan Harapan. Anak-anak muda yang menetap di bahagian pulau juga tidak akan pulang mengundi walaupun jaraknya berdekatan sahaja. Namun senario ini tidak berlaku secara blok. Sebagian lagi pengundi etnik Cina tetap memberi komitmen untuk keluar mengundi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Hari ini pengundian Sungai Bakap. Maka dengan laporan ini, bolehlah disimpulkan bahawa Perikatan Nasional silap-silap hari bulan bukan saja kalah, tapi akan kalah teruk di PRK Sungai Bakap. Perikatan Nasional dijangka akan kalah. Di Sungai Bakap, anak muda tidak lagi gairah dengan Perikatan Nasional dan kini selesa berbaju perpaduan.
Ilham Center merumuskan gelombang anak muda begitu gairah menyokong PN sebelum ini berubah di Sungai Bakap apabila sokongan mereka tidak sekuat dahulu. Kurang 24 jam hari pengundian PRK Sungai Bakap, calon Kerajaan Perpaduan dan Perikatan Nasional PN dilihat memiliki peluang seimbang untuk menang dalam pertandingan dua penjuru itu. Menurut kajian sebuah firma penyelidikan bebas, dapatan Ilham Center merumuskan gelombang anak muda yang begitu gairah menyokong PN sebelum ini berubah dengan ketara di Sungai Bakap apabila sebahagian mereka tidak lagi segan bergaya dengan baju T logo perpaduan ketika beribadah atau beriadah. Anak-anak muda yang dulu gairah mempamerkan sokongan kepada Perikatan Nasional sekarang sudah tidak sekuat itu. Pengundi muda mula tidak segan silu untuk bergaya dengan baju gabungan Parti Perpaduan lepak berbual di sana-sini. Situasi yang tidak menonjol dalam PRN lepas, menurut kajian dijalankan dalam dua fasa iaitu pertengahan kempen dan menuju penghujung kempen. Sungai Bakap, Dewan Undangan Negeri di bawah Parlimen Nibong Tebal adalah kerusi bercampur dengan 59% pengundi Melayu, Cina 23%, India 17% dan lain-lain 1%. Calon Kerajaan Perpaduan diwakili Johari Arifin, bekas guru dan anak tempatan, manakala calon Perikatan Nasional mempertaruhkan Abidin Ismail, pembantu wakil rakyat sebelum ini, Nur Zamri Latif yang meninggal dunia. Selain faktor ayunan anak muda, Ilham Center berkata, sokongan pengundi teras UMNO yang memilih PN pada PRN lalu dilihat sudah tidak sekuat sebelumnya. Kajian di lapangan menunjukkan gerak kerja jentera UMNO yang kuat dan sistematik dengan menyantuni dan mendampingi kelompok itu semakin diterima. Temu bual bersama pengundi UMNO menunjukkan situasi tersebut telah mula berubah sedikit. Kecenderungan mereka terhadap Perikatan Nasional semakin tidak kuat seperti sebelumnya menurut dapatan itu. Pada PRU 14, Barisan Nasional BN memperoleh kira-kira 8.000 undi bagi Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap dibantu 5.000 ahli UMNO di kawasan berkenaan. Akibat rempuhan gelombang hijau, sebagian besar pengundi teras UMNO memberi undi kepada Perikatan Nasional dalam PRN lalu. Menyentuh undi etnik Cina yang mendapat deposit menjadi deposit tetap Pakatan Harapan sejak beberapa siri pilihan raya sebelum ini, Ilham Center mendapati kelompok berkenaan tidak menunjukkan kegairahan untuk membuang undi esok kerana tidak berpuas hati dengan beberapa polisi ekonomi dan prestasi Kerajaan Perpaduan khususnya berkait isu air. Namun senario ini tidak berlaku secara blok. Sebahagian lagi pengundi etnik Cina tetap memberi komitmen untuk keluar mengundi. Jika PHBN berupaya memujuk pengundi Cina untuk keluar mengundi, mereka berpotensi merampas Dewan Undangan Negeri ini daripada Perikatan Nasional jika perbezaan peratusan keluar mengundi etnik Melayu dan Cina tidak melebihi 15%. Jika sebaliknya, PN akan mengekalkan status quo sebagai pemenang kerusi ini menurut dapatan itu. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, ini keputusan terkini PRK Sungai Bakap pagi ini. Sebelum anda mengundi dan share video ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Didapati bahawa Cikgu Johari sedang memiliki banyak kelebihan. Sokongan pengundi muda kepada Perikatan Nasional tidak sekuat dulu. Ini sebabnya Cikgu Johari bakal merampas kerusi Sungai Bakap daripada Perikatan Nasional. Pengundi muda kepada Perikatan Nasional tidak segairah dan sekuat dulu lagi. Majoriti pengundi bagi pilihan raya Dewan Undangan Negeri PRK Sungai Bakap esok mengenali dan memberi perspektif baik kepada calon Pakatan Harapan PH Dr. Johari Arifin. Ramai juga yang mengatakan mereka akan memilih menjadi
kerajaan di dalam kerajaan negeri. Mereka enggan lagi menjadi sebahagian daripada pembangkang kerana menjadi pembangkang tidak banyak memberikan kelebihan atau keuntungan. Mereka hanya sibuk bercakap tetapi mendapat kemajuan yang kurang berbanding menjadi kerajaan. Itu secara logik pun orang tahu. Secara logik akal pun kita tahu bahawa lebih baik menjadi kerajaan daripada pembangkang, terutamanya di peringkat negeri. Menurut Ilham Center, calon yang mesra disapa Cikgu Johari itu berlatar belakang kelayakan akademik, kerja sebagai cikgu dan merupakan orang tempatan. Dalam masa sama, calon Pakatan Harapan PH ini memiliki kemahiran komunikasi yang baik dan sama ada pengucapan awam atau komunikasi interpersonal apabila berinteraksi dengan pengundi, katanya lagi. Menerusi kenyataan hari ini, Ilham Center memaklumkan UMNO menggerakkan jentera kempen yang kuat dan sistematik untuk menyantuni pengundi teras mereka. Ia termasuk bergerak secara bersendirian rumah ke rumah untuk berunding dan memujuk pengundi mereka untuk mengundi calon perpaduan. Badan penyelidikan itu menyifatkan pendekatan UMNO untuk mendampingi semula pengundi mereka semakin diterima meskipun sebahagiannya masih menyokong Perikatan Nasional PN. Sementara itu, bagi segmen pengundi muda, Ilham Center merumuskan bahawa sokongan kuat golongan itu kepada Perikatan Nasional tidak sebagaimana PRN lalu. Esok terdapat 9 pusat mengundi mengandungi 65 saluran akan dibuka untuk tujuan pengundian, membabitkan seramai 39,151 pengundi berdaftar. Dr. Johari berentap dengan calon Perikatan Nasional Abidin Ismail atau dengan mesra dikenali sebagai Abang Bidin dalam PRK yang diadakan susulan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif pada 24 Mei lalu akibat keradangan perut. Cikgu Johari juga mengambil kesempatan untuk menitip warka akhir kempen buat pengundi. Calon Pakatan Harapan Dr. Johari menitipkan pesanan terakhir buat pengundi menjelang PRK esok. Bekas pengarah Institut Imaduddin Baki Cawangan Utara menitipkan warka Cikgu Johari buat para pengundi menerusi hantaran di laman Facebooknya. Beliau yang mesra disapa sebagai Cikgu Johari berkata, kemenangan PH dan PRK itu adalah peluang kedua untuk penduduk Sungai Bakap membina semula perjalanan yang indah. Saya merayu supaya saudara dan saudari menggunakan peluang ini untuk memastikan segala harapan kita menjadi kenyataan. Sesungguhnya saya amat memahami keadaan dan keperluan rakyat Sungai Bakap. Saya dengan rasa penuh iltizam akan bekerja keras demi penduduk Sungai Bakap sekiranya diberikan amanah, kata beliau lagi. Dengan rasa rendah diri saya memohon sokongan dan undi daripada 39,279 pengundi di Sungai Bakap demi menjayakan visi dan misi membina Sungai Bakap yang makmur dengan perpaduan, ketahanan dan harapan, katanya lagi. Itulah dia rayuan dan juga permintaan daripada Cikgu Johari menjelang PRK Sungai Bakap esok. Diingatkan para pengundi untuk memilih wakil rakyat bukan ikut emosi. Tinggal sehari lagi untuk mengundi, Dun Sungai Bakap membuat pilihan. Sudah lebih seminggu proses kempen dijalankan memperlihatkan pertarungan 1 lawan 1. Pada PRU negeri lalu, Sungai Bakap dimenangi oleh Perikatan Nasional. Pertempuran ini menjadi satu kancah politik yang perlu kita lihat. Sudah tentu, sudah pasti berbagai bentuk kempen telah pun digunakan. Masing-masing menampilkan kreativiti dan pelbagai usaha untuk menambat hati para pengundi. Kedua-dua calon mempunyai kekuatan masing-masing untuk dijual. Cikgu Johari dengan sosok seorang guru pendidik dan mempunyai latar belakang yang baik, agamanya cukup memberikan dilema kepada calon PN Abidin yang sudah berhadapan dengan pelbagai isu daripada pengumuman beliau sebagai calon. Dalam cubaan menampilkan calon profesional, PN telah menyatakan beberapa keraguan profil calon yang dipersoalkan banyak orang dan sudah pasti menjadi objek serangan daripada PH.
Pemerhatian di media sosial juga memperlihatkan kedua-dua calon memanfaat sebaiknya ruang dengan meraih undi anak muda. Cubaan memberikan imej yang baik kepada awam dengan pelbagai idea penyampaian suntingan video pendek berkenaan aktiviti kempen harian seperti ziarah, bersalaman, berjumpa menyertai aktiviti masyarakat setempat. Kedua-dua mereka dilihat setara dalam media sosial, namun terdapat sedikit kelebihan kepada Cikgu Johari. Ini kerana mesej perpaduan yang dibawanya menjadikannya ia lebih diikuti oleh mereka yang terdiri daripada pelbagai latar belakang masyarakat. Dalam kempen harian, berdasarkan pemerhatian, imej Cikgu Johari dilihat lebih diterima masyarakat. Memandangkan sosok beliau sebagai seorang guru dilihat lebih mudah menelusuri kepada mereka. Beliau sangat mudah bergaul. Tambahan pula, hampir setiap hari beliau akan berjumpa dengan anak muridnya sendiri yang kebanyakannya bangga dengan pencalonan beliau. Abang Abidin pula dilihat bermula sukar kerana dilihat sebagai pengganti kepada Allahyarham Abang Zam, dan itulah diimejkan kepada Abang Abidin sebagai penerus legasi. Namun, pembawaan tersebut memberi sedikit dampak negatif apabila mula ada yang membandingkan karakter antara Abang Bidin dengan Abang Zam, dan sudah pasti ia cabaran perlu dihadapi oleh calon daripada Perikatan Nasional ini. Serangan peribadi pada kali ini kita boleh lihat agak kurang berbanding PRK lain. Hal ini kerana masing-masing mempunyai kekuatan tersendiri. Jika calon PH hendak diserang berkenan latar pendidikan dan agama, sukar kerana Cikgu Johari merupakan seorang pemegang gelaran Doktor Falsafah, namun panggilan Cikgu yang kelihatan lebih sinonim dengan diri beliau. Latar keagamaan beliau juga baik kerana beliau merupakan anak kepada imam di sebuah masjid di Sungai Bakap. Tambahan pula, anak beliau juga merupakan seorang daya yang begitu dikenali, sering muncul di kaca televisyen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Para pengundi Sungai Bakap mempunyai tanggungjawab menentukan pemimpin besok. Pastikan anda mengundi bukan mengikut emosi, tapi memilih pemimpin dengan kekuatan dan kapasiti, bukan dengan emosi. Selamat mengundi. Salam sejahtera. Jawapan terbaik Menteri Keuangan 2 ini kepada Razi Jidin membuatkan Razi Jidin terkedu, tak mampu lagi bercakap, jadi bisu beberapa minit mungkin. Dan inilah jawapan yang paling profesional. Tiada isu kena emosi, tiada campuran mahu merendah-rendahkan orang, tiada campuran mahu memperbodoh-bodohkan orang, apalagi nak memalukan orang. Jawapannya mudah difahami, jawapannya memang profesional. Dengarlah baik-baik. Ini jawapan Menteri Keuangan 2 ini. Patutlah, sebelum saya nak teruskan, patutlah Anwar Ibrahim memilih Menteri Keuangan kedua kita ini, iaitu Datuk Seri Amir Hamzah sebagai Menteri Keuangan yang kedua. Rupa-rupanya bukan calang-calang kepintarannya. Mudah untuk dia fahamkan kita apa itu ekonomi, bagaimana nak urus ekonomi, dan paling penting lagi dia ajar Razi Jidin macam mana bisnes yang sebenar. Dengarlah Menteri Keuangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan secara panjang lebar mengapa kerajaan tidak melantik konsultan dalam Malaysian Airport Holding Berhad seperti yang dicadang Ahli Parlimen Putrajaya, Datuk Dr. Razi Jidin. Razi Jidin bagi cadangan supaya melantik konsultan dalam Malaysia Airport Holding. Konsultan ni penasihat. Tahu penasihat? Penasihat lah. Tapi kita pun memang pernah dengar pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ni memang jago kalau memberi cadangan. Antara cadangan yang paling kontroversi dulu ialah ada seorang ahli parlimen itulah, Anda mungkin masih ingat siapa dia kan? Dia cadangkan untuk menangani, mengatasi masalah hutang negara yang banyak. Dia cadang negara kita cetak uang banyak-banyak. Aduh, aku yang ada belajar ekonomi sedikit saja pun faham apa yang berlaku kalau ikut nasihat pemimpin Perikatan Nasional itu. Tak tahulah dia tidak faham apa yang dia cakapkah, atau tak fikir langsungkah, atau memang tak tahu apa-apakah, atau tak pernah belajar langsung ekonomi.
Kalau cetak uang banyak-banyak, tiada apa-apa yang berlaku bosku. Inflasi meningkat mendadak dan uang akan jadi tiada lagi harga. Bayangkan kalau ada banyak duit dalam pasaran. Apa jadi? Kamu mungkin tidak paham. Tanyalah orang yang mencadangkan cetak uang banyak-banyak itu. Tidak apa, kita lupakan itu sebentar. Kita ingat pula Radzidin yang mencadangkan supaya melantik konsultan. Tapi Amir Hamzah berkata, cadangan mengambil alih MHB melalui penubuhan konsortium yang diterajui Hazana dan KWSP adalah lebih baik berbanding melantik konsultan, kerana konsultan tidak mempunyai kepentingan untuk memperbaiki syarikat tersebut. Kamu tahu sudah? Konsultan itu lebih kurang penasihat lah. Menasihati, kau buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Untuk mau mengembalikan kejayaan syarikat ini, kau buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Nanti dia sudah cadangkan, dia akan buat laporan. Tapi tiada kepentingan langsung untuk dia. Gagal atau berjaya, tiada apa-apa manfaat dia dapat. Kalau gagal, dia tak rugi. Kalau untung pun tak akan rugi. Kalau syarikat itu muflis pun dia tak rugi. Kalau syarikat itu untung berbilion pun dia tak rugi. Itulah konsultan. Manakala kalau ada menjadikan menubuhkan konsortium pula, konsortium ni dia sama-sama bersama dalam memajukan syarikat itu. Jadi kalau rugi syarikat itu, dia pun rugi. Kalau untung syarikat itu, dia pun untung. Jadi kalau kamu sudah paham itu bagus, itu bagus. Maknanya konsortium itu lebih baik sebab dia akan berusaha untuk untung. Dia tak mungkin mau gagal, apalagi mau rugi dan muflis. Sebab nanti dia akan mengalaminya, dia yang akan menanggungnya. Itu yang hebatnya konsortium. Tapi Radzidin kata konsultan, apa punya barang lah tu kan. Nasib baiklah kita faham penerangan daripada Menteri Keuangan kedua ini. Amir Hamzah berkata, melantik konsultan tidak mempunyai kepentingan untuk memperbaiki syarikat tersebut. Kenapa kita pilih cara konsortium, bukan cara lantik konsultan ke dalam MHB? Semua pun faham, bila ada partnership yang diwujudkan, tiap-tiap orang yang melabur dalam perkongsian itu akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki syarikat itu, kata Amir Hamzah. Bila ada konsultan, dia hanya memerhati dan menyiapkan laporannya, tapi tak ada stake in the game. Kalau orang tu melabur 30%, takkanlah dia kata, tak apalah. Kalau tak buat duit, tak buat duit lah. Begitulah konsultan. Dia tak ada kepentingan untuk bersungguh-sungguh jaga. Ujar Amir Hamzah dalam penerangan di Kamar Khas Parlimen semalam. Mengenai pembabitan Global Infrastructure Partners (GIP) yang menjadi kontroversi kerana dikaitkan dengan firma BlackRock milik Israel, Amir Hamzah berkata, penglibatan GIP hanya sebagai pelabur dan rakan teknikal. Jelasnya lagi, mereka hanya berperanan untuk memberi khidmat nasihat dan berkongsi kepakaran mereka dalam meningkatkan tahap kecekapan lapangan terbang. Kerajaan juga jelasnya akan terus memegang saham khas atau golden share dalam MHB. Situasi itu, kata Amir Hamzah, membawa maksud bahawa hanya kerajaan yang mempunyai kuasa untuk melantik pengerusi dan pengarah urusan MHB yang kedua-duanya mesti warga negara Malaysia. JIP juga menyatakan kesediaan untuk menjadi pemegang saham minoriti MHB selain bersedia melepaskan pegangan dalam tempoh yang singkat. Pemilihan GIP daripada beratus syarikat yang dinilai juga berasaskan kriteria ketat termasuk kesediaan menerima warga negara Malaysia sebagai pengurusi dan pengarah urusan MHB. Justru itu katanya, dengan tertubuhnya konsortium ini, pembaharuan kepada lapangan terbang negara dapat dilaksanakan dengan kadar yang segera. Keperluan pelaburan MHB yang dianggarkan berjumlah 10 bilion ringgit untuk tempoh 5 tahun dapat disegerakan. Dengan mengambil kira kedudukan keuangan kukuh ahli konsortium, katanya. Beliau berkata, MHB hanya membelanjakan sekitar 1,4
bilion ringgit untuk 39 lapangan terbang dalam tempo 5 tahun lepas berbanding 6,6 bilion oleh Thailand dan Singapura melabur RM12 bilion ringgit. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah penerangan yang paling mudah difahami. Hanya orang-orang yang buta hati sahaja, hatinya hitam saja yang tak boleh faham penerangan ini. Jadi, terima kasih Anwar Ibrahim kerana melantik Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah yang sangat bijaksana ini. Ikuti terus ulasan. Selepas ini tinggalkan komen kamu.